Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Nama kitab kita ni Al-Mu'inul Mubin, mana pembantu yang menjelaskan hukum. Tajuk yang kita akan bincangkan di muka surat 13, perkara mati. Perkara mati, maknanya bab yang berkait dengan kematian. Kita ni, itulah kerja kitanya. Lepas pada hidup, mati. Kalau berhenti sekat tu tak apa, lepas pada mati tu hidup balik. Hidup balik itulah yang kita akan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di sanalah perhitungan kita, buruk baiknya, apa yang kita nak. Maka pada hari ini, tajuk yang kita akan bincang ni masalah kematian. Sebelum mati tu dia pergi kepada sakit dulu. Sebab biasanya lepas sakit mati. Lepas sakit mati. Ada juga lah ni sakit tak mati ni. Macam-macam dah gambar kita tunjuk. Tengah ngaji Quran mati, tengah semaya mati. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tanda-tanda kebaikan, tanda husnul khatimah, insya-Allah. Yang penting bagi kitanya, kita berdoa mati dengan husnul khatimah walau di mana kita berada. Amin ya rabbal alamin. Tengok kitab kita. Hendaklah kita banyak mengingat mati. Kita kena banyak ingat ke mati. Dengan cara mana? Duk sebut mati saja, mati. Orang tak zikir dengan mati gitu. Dengan cara yang pertama, bertaubat, sedia bertaubat. Kita kena mula dengan taubat, dosa-dosa kita lepas. Dan yang kedua, tinggalkan segala kejahatan dan juga maksiat-maksiat, tinggal belakang. Maknanya taubat ni hak lepas. Hak depan tu maksiat kita jauhi. Itu maksud dia. Lebih-lebih lagi orang yang sakit. Mana orang tengah sakit ni sangat penting dia jauhkan diri dia daripada maksiat. Sebab apa? Sebab mengikut adat lah, orang panggil mengikut adatnya, sakit dengan mati itu dekat. Sakit dengan mati dekat. Tapi tidak syarat sakit tu mati. Ada orang sakit kuat, hidup balik. Ada orang tak sakit, mati. Firmanullah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan merasai mati. Sekali seorang mesti ada mati. Surah Al-Imran 184. Dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikra hazimil lazat. Banyakkanlah oleh kamu mengingati pelebur segala keinginan, keenakan. Apa diakah yang menghancurkan segala keseronokan kita? Apa dia? Iaitulah al-maut, yakni mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahkan oleh Ibn Hibban. Kerana mengingat mati itu membawa orang kepada ketaatan dan menghindarkan maksiat. Karena itu ana selalu buat soalan, tanya-tanya kepada jemaah kita ni, beza di antara ingat mati dengan takut mati. Takut mati, semua kita takut mati belaka. Takut mati, ambil ubat tu, macam-macam ubatnya beli. Takut mati. Yang penting bagi kita ni, ingat kepada kematian. Sebab ingat mati itu yang memberi kesan kepada kita. Yang pertama, menambahkan ketaatan kepada Allah dan menyebabkan kita menjauhkan diri daripada maksiat. Masalah
larangan tentang mencita-citai mati. Tak boleh kita nak bercita-cita mati kerana sebab tertentu. Ada sebab boleh, ada sebab tak boleh. Bagaimana yang boleh, bagaimana tak boleh, kita kena ingat. Dari Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dararin nazala bihi fa in kana la budda bihi mutamanniyan falyaqul. Tengok terjemahan. Janganlah sekali-kali seorang kamu mencintai mati oleh sesuatu bencana yang menimpa. Maknanya bila kena bala, sakit ke ataupun apa-apa ujian, kita pun ya Rabbi nak matikan aku. Supaya apa? Supaya dia tak malu. Bila dia kena tangkap ke polis ke, kena penjara ke apa, mati, tak mau hidup dah. Kalau mati senyap lah, mati tak ada apa. Orang bincang hari dia tak tahu, dia duduk kubur. Dan jika adalah ia tak dapat tidak, maknanya kalau rasa nak mati, nak minta mati juga, hendaklah dia berdoa seperti ini. Cara ni boleh. Kita kata apa? Coba kata belakang. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Maksud dianya, ya Allah, hidupkanlah aku selama adalah hidup itu baik bagiku. Manakala aku hidup atas dunia ni baik, menambahkan ibadat, menambahkan takwa, mendekatkan diri kepada Allah. Hari-hari kita boleh tambah kita punya aset pahala, biar kita hidup. Dan matikanlah aku selama adalah mati itu baik bagiku. Tapi kalau kita hidup menambahkan dosa, maksiat, mungkar, baik kita mati. Itu kita minta mati bersyarat. Mana kalau aku hidup ni baik, ya Allah, hidupkan aku. Kalau aku hidup ni tak baik, matikan aku. Karena dengan ni, kerana agama ini boleh kita minta. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Maka hadis ini menunjukkan terlarangnya mencintai mati oleh takutkan sesuatu bencana. Jadi orang kata akan mari bencana gini-gini, kita pun minta mati lalu. Tak. Atau kesusahan, ditimpa kesusahan, minta mati, tak boleh. Atau sakit aku ni, ya Allah, masuk hospital, keluar hospital, keduk main kerja kitanya, keduk main cocok jaga pagi kelak pati-pati lah. Tak boleh kita minta mati. Kita minta afiat dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita minta, kita sabar, Allah Ta'ala akan tambahkan pahala kita. Atau usikkan musuh, musuh mari ugut kita, biar aku mati senang. Ataupun takut kepapaan, takut miskin dan sebagainya dari segala penderitaan hidup di dunia ini. Maka itu semua tak boleh kita jadikan alasan nak minta mati, kerana sikap demikian bererti kegelisahan dan tidak sabar menempuh dugaan. Mana orang yang minta mati kerana bala ni, mana orang itu orang tidak sabar. Tidak boleh. Dan tidak menerima pembahagian takdir Allah Azza wa Jalla. Kita dah Allah takdir lah kita. Kita berusaha nak jadi kaya, kerja daripada muda sampai ke tua, tak kaya. Kita berusaha tak mau sakit, makan macam-macam ubat dah. Segala jamu kita makan. Suplemen orang jual, berapa makan belakang takut ke mati. Sakit juga. Itu dia panggil takdir Allah, kita kena akur, kena terima. Tak boleh minta mati dengan sebab tu. Tapi kita boleh minta mati kerana agama. Itu dibenarkan. Tamatlah kita dari sudut bab boleh minta mati kerana agama, tapi tak boleh minta mati kerana ujian dan sebagainya. Tak boleh. Baik, kita berpindah kepada adab, kewajipan, tanggungjawab kita menziarahi orang sakit. Bila dengar orang sakit, kita kena pergi ziarah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Maksud dianya hak seorang Islam ke atas seorang Islam lain itu ada 5 perkara. Hak kita ke atas saudara kita, hak saudara kita kepada kita. 5 perkara.
Letak nombor 1, raddus salam, iaitu membalas salam. Bila orang bagi assalamualaikum, wajib atas kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wa'iyadatul marid, dan mengunjungi, menziarahi orang sakit. Ini tajuk kita ni. Bila kita dengar saudara kita sakit, waris-waris kita sakit, anak-anak sakit, kawan-kawan sakit, kita kena pergi ziarah. Pergi ziarah dia. Kalau duduk di hospital lah, di rumah. Tak boleh pergi, kita kena ziarah dengan ku alamanya. Lah ni ziarah alamanya dia panggil dah. Petalipo pergi anak dia, boleh bercakap dengan abah, dengan ayah, boleh mari. Kalau anak dia kata boleh video call lagi, boleh buka gambar, lagi comel. Kadang-kadang orang dia suka, dia puas tak ada kerja, main menalipo kau ada juga. Allahu akbar. Tak apa. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz. Maknanya mengiringi jenazah, maknanya kita kena pergi solat orang mati. Masyarakat kita ni pelik. Kalau orang mati, orang tak jemput, tak pergi semayang. Tak boleh pergi. Dia ajak orang masjid 40 orang je. Siapa dia kata 40 orang je? Orang masjid 40 orang je boleh pergi, hak lain tak boleh pergi. Lah, kita tahu jiran masjid, kawan-kawan kita mati, jaraknya pun tidaklah terlalu jauh, kita kena pergi solat jenazah dia. Dia kata orang tak bila ke? Mari undang-undang solat jenazah macam kahwin. Hak kena undangan nak pergi makan orang kahwin, majlis walimah, hak tu kena orang jemput. Mati tak ada jemputan. Masalah kita je, sebab apa ya jadi kau jemput ni baru kena pergi tu pasal apa? Sebab sapu tu. Mari ramah sudahlah, kita sedia sapu 40 ya. Nasi bungkus dia berapa? 40 juga. Nyemai ramah pula dah. Jadi susah hati. Siapa dia suruh sedia? Jangan sedia sapu, jangan sedia nasi bungkus. Biar nyemari 1000 orang apa? Alhamdulillah, lagi ramah lagi bagus. Orang mari tolong doa kepada kita, keluarga kita. Tak ada hak. Kita sendiri pun bila dengar orang ni mati tanya, pukul berapa nak solat? Lepas tu pukul 10 pagi, petang kita pergi. Itu dia panggil hakul muslim, hak seorang muslim. Kena pergi. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, menerima jemputan. Jadi setengah ulama hadis kata jemputan sini jemputan kahwin. Mana kalau orang ajak nikah anak dia, biar padang nak pergi lah, dekat boleh pergi. Kita kena pergi, kena hadir. Kecuali ada halangan, kita pergi tengok ada maksiat situ. Berapa dia maksiat sampai kita ni, hak kita boleh lari, tak boleh tak masuk. Maksiat apa dia? Nyanyi ada belakang lah ni. Dapat dalam masjidnya bergendal lah ni tuan-tuan. Kalau nak lari menyanyi, awak dia tak makan nasi kita. Kalau ada pondai jadi juru makeup, atau boleh lari tu, maksiat tu mungkar. Carilah benda yang penting, benda-benda mungkar kita tak boleh kita lagi. Sebab dia buat benda maksiat, kita tak payah sokong dia. Tahu mana dia tu ada pondai. Biasa pondai duduk dalam bilik makeup ni boleh. Allah Akbar. Kalau anak pergi tempat orang ni, kita tahu kalau ada pondai. Tuan rumah semari selalu salah. Maaf ustaz, saya budak-budak ni. Dia panggil budak-budak. Mana budak-budak hak ajak bukan dia. Kata ada pondai dah ni kalau lagu ni. Ada pondai dah ni. Dia takut, dia tak, pasal kita janji dia. Kalau ada ni kita lari balik. Dia mari minta maaf lah ustaz. Kata maaf ke apa, kita tak tahu pondai dalam rumah dia. Tapi dia takut tu. Awal lagi dia mari minta maaf. Kata tak apa. Dia kata budak-budak. Kata pak budak aku apa? Kena sebut dia pun senyap. Kita budak mikir nak beli nasi buku kau nak makan orang. Ini ijabatul dakwah. Hak mana kalau orang panggil kena pergi. Tapi masalah sekarang dia panggil jauh-jauh. Zaman dulu dia panggil, dia mari di rumah, dia panggil madah tak? Mari jemput. Mari rumah ni. Bawa kak jemputan, kita nak pergi rumah dia pun ngapa? Lah ni main mazhab wasafi. Main WhatsApp ya. Jemput mari rumah. Sedap demo. Duduk kalau lupa jemput mari rumah. Kata tiket mana tiket apa tu bang? Mari tiket dulu nak hantar lagi. Jadi kita kena ikut balik kepada uruf kita lah. Mana keluarga kita, jarak nak pergi sampai. Ini masalahnya walimah zaman kita ini buat musim satu musim. Musim perayaan cuti sekolah. Sombak tu Allah Taala yang Maha mengetahui. 4 jam duduk bola kerai nak pergi bawah di Allah Kawili. 4 jam lagi. Lekat.
Jadi kena pilih-pilih juga tarikh pun jangan disumbat masa solar ya. Nah, ada kadang-kadang tu dia pilih hari pun ada. Anak pergi di dewan perkahwinan baru ni awal bulan ni. Dia kata semari ada lima orang menikah. Hari ni hari Rabu ni kosong. Kata rupanya hari Rabu ni hari orang tak menikah. Ada tu mazhab dia tu. Dia ada benda dia panggil ada baras situ tu. Kenapa dia tak ada majlis kahwin? Ada kepercayaan tertentu. Patutnya dah. Oh, hari ni ramai, esok lagi tanya. Tahulah. Ni hari Rabu kena pergi beli nasi kedai. Ada juga orang tak pandai pilih hari pun pakai tak asal kosong kat kahwin. Kita nanti kita nak cara mati ni, cara kahwin semula. Baik, kita balik kepada tajuk kita. Berapa dah kita ni lagi tajuk ni? Yang empat. Yang kelima, wa tasmitul atis. Tasmitul atis iaitu mendoakan orang yang bersin. Tapi syarat bila dia bersih dia kata alhamdulillah, baru kita kata yarhamukallah. Itu mana tasmitul atis, mana kita jawab doakan kepada orang yang bersin bila dia puji Allah. Jadi hadis ni ada 5. Ada lagi riwayat lain tapi kita tak nak ambil riwayat sebab tajuk kita sampai dah, iaitu 2 perkara, iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz. 2 ni dalam tajuk kita ni. Kena pergi ziarah orang sakit dan juga solat jenazah. Solat jenazah tu kalau kita sibuk takat jenazah lah. Tapi kalau kita tak sibuk, ingat dalam buku kita hak baru ni, sunnahmu amalanku. Ingat tak? Ana letak 3 kisah sahabat. Bagaimana cerita Abdullah bin Umar bila dia dengar Nabi SAW bagi tahu siapa dia solat jenazah, dia boleh 1 bukit. Siapa dia ikut ke kubur, falahu qiratan, 2 bukit. Terkejut dia kata, ya aku tak ikut pergi kubur, solat jenazah banyak dah. Dia hantar orang sahabat dia suruh pergi siasat di rumah Nabi, tanya Sayyidah Aisyah, betul ke hadis ni? Pergi tanya, Aisyah kata betul. Ibnu Umar sambil menunggu tu resah dia, pegang anak batu tangnya gini pegang. Bila siapa mari hok pergi nanya soalan tadi, mari dia kata, ya Ibn Umar, sahih hadis itu, betul. Nabi kata, siapa dia solat pergi ke kubur, 2 bukit. Solat 1, kubur dia campak batu dia, batu hak dia pegang tadi campak, laqad fatatna qararid, berapa banyak dah kita kehilangan gunung-gunung pahala. Jadi sahabat ni nampak menyesal dia sebab gunung pahala terlepas. Wah, dah kubur dekat je kubur Baqi' tu. Jadi kita hari ni pun biar kita rasalah, kalau orang mati tu sekali ya. Kalau dia mati banyak kali, kita kata tak apalah, tak ada kali ni kita pergi solat lagi dah. Ini mati sekali, banyak kira pula dianya. Jadi kita kena usaha. 5 ni tanggungjawab kita. Alhamdulillah, hadis ni muttafaqun alaih. Dengan kata-kata Nabi wa iyadatul marid, mengunjungi, menziarahi orang sakit itu, maka hadis ini adalah menunjukkan tersyaraknya, mana disyariatkan, dianjurkan, diminta supaya kita menziarahi orang sakit. Ziarah sakit. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan wajib ziarah orang sakit. Wajib. Kalau kita tahu keluarga kita sakit, anak-anak kita, sahabat-sahabat sakit, kita kena pergi. Wajib. Sedang Al-Jumhur, majoriti ulama kata tidak wajib, sunat. Kita pergi hak sunat lah dulu. Kalau pergi hak wajib tak pergi berdosa. Pergi hak sunat kalau pergi boleh pahala. Tadilah seperti kita kata tadi, kalau tak boleh pergi dengan fizikal pun, alhamdulillah kita boleh pergi dengan alam maya. Sekarang ni kita kena pergi juga ke mana. Orang jauh-jauh nak pergi macam mana, kita tulis surat dia, tulis WhatsApp, hantar doa ke dia. Dia pun suka tengok orang ni doakan kita. Alhamdulillah. Dan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sahabat, katanya, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waj'in kana bi'aini. Zaid bin Arqam kata, aku telah dikunjungi, diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sakit yang ada pada mataku. Mata dia sakit, Nabi kita pergi ziarah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kata di muhakkik, kata Imam Nawawi, sanaduhu sahih. Hadis itu sahih. Tanda hadis ini sahih. Alhamdulillah. Mana Nabi telah ajar kepada kita adab bila orang sakit, dia sendiri pergi ziarah orang sakit. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi pergi ziarah sakit orang Yahudi.
Ghulamul Yahud hak duk khidmat ke Nabi tu sakit, Nabi pergi ziarah. Maknanya kita boleh ziarah walaupun orang bukan Islam. Tapi kalau boleh ke hak bukan Islam jangan pergi ziarah sajalah. Kalau boleh pergi bisik-bisik kat dia dak, ajar dia mengucap ke. Tengok nampak tak ada orang, kita ajar dia mengucap la ilaha illallah. Kalau apa takdir Allah Taala mana tahu. Di saat akhir dia nak mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun dia tak pernah solat walaupun sekali, tapi kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, dia ada kunci untuk nak keluar daripada neraka. Kita kata besarnya jasa kita, alhamdulillah. Nabi bila diajar anak Yahudi tu mengucap, kawan itu mengucap, dia keluar daripada rumah Yahudi, Nabi kita syukur apa kata, alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia kerana aku daripada api neraka. Berani ke kita? Berani dari orang bukan Islam ajar dia mengucap. Tak berapa nak berani tu. Disenyak gitu lah, anggap keluar dah. Tapi kalau kawan kita, member rapat kita, dia pada bodoh lagi, dari kecil lagi kita duduk berkawan dengan dia, kenapa kita tak berani? Tak sayangkah kita ke dia, nak ajak dia masuk Islam? Tak sayangkah kita? Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan ada peluang kepada kita. Baik, adalah dituntut supaya orang sakit itu digalakkan bertaubat. Pada kita sakit tu kita kena, jangan tangguh, terus kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuh, ya Rabbi ya Rabbi. Sebab kalau sakit sikit-sikit, pintu taubat tak tutup lagi, belum ditutup lagi. Bila pintu taubat tutup? Apabila nyawa dihalkum. Idza balagatil hulqum tu, bila nyawa di sini dia panggil ghargharah. Ghargharah ni bunyi tu, ghargharah dia panggil. Duk kena kita aku taubat, khalas, close, pintu tutup dah. Jadi kalau sakit biasa macam kita duk sakit sehari dua ni, taubat tu boleh lagi. Taubat. Dan yang kedua, berwasiat. Berwasiat. Kita sekarang ni, kita dalam sejarah hidup kita ni, para jemaah, ada wasiat ke tak ada? Tulis dah wasiat. Tak lagi. Balik ni tulis lalu, insya-Allah. Tengok harta kita ada banyak mana dalam akaun, 1 juta, setengah juta, fikir. Tengok senarai nama anak-anak. Oi, masya-Allah, hak nombor 1 engineer, hak nombor yang kedua pilot, driver kapal terbang, hak yang ketiga doktor. Mana duit ada belaka dah. Mana dia aku? Tulis lah. 30 ada 300,000, tulis wasiat, 100,000 wakaf. Pergi sudah masjid tu. Tok situ. Tulisan ni tak bawa batal tu, bawa pala tidur kita. Duit tu tak hilang. Bila kita mati, wasiat sudah berjadi. Tak apa ustaz, insya-Allah anak saya ni baik-baik, kalau saya matinya wakaf lah tu. Wakaf lah, ada lah, bukan tak ada. Tapi nak kata 100,000 tadi tak siapa. Jangan nak cuba. Ingat kan cerita hak 3 orang boleh harta pusaka juta seorang tu, ingat dulu. Hak yang ketiga jawab apa? Waktu hidup dia tak guna harta dia untuk fisabilillah, dia mati pakai begitulah. Dia kata apa? Kita hak dengar ni bahasa ni hari mata. Kesian ke si mati tu. Juta boleh seorang-seorang duit, tiba-tiba bila qadi minta, ingat ke cerita tu? Tok qadi tu minta kan, marilah kita ambil sedikit kita wakaf pada si mati ni. Hak seorang tu jawab banyak hutang, hak ni kata banyak masyarakat. Hak yang ketiga jawab, tuan qadi, kalau waktu hidup dia tak guna harta dia untuk fisabilillah, kenapa lepas dia mati kita nak bagi? Minta maaf. Tak bagi siapa. Nak kata apa? Harta kita. Pasal itulah Nabi kata mali. Kita duk kata harta kita. Nabi SAW bagi tahu, hartamu apa yang kamu pakai makan, apa yang kita pakai dah lusuh, apa yang kita infak. Sekarang ni kita nak sedekah, kita tak berani. Takutnya panjang umur lagi nak guna duit. Lo ni hospital bukannya murah, mahal-mahal ada. Tapi wasiat kena ada. Wasiat kata 1/3 daripada harta abah ni fisabilillah. Letak mana pun. Letak di masjid, letak di pondok, letak di mana-mana tempat yang menjadi kebajikan, yang menjadi aliran pahala lepas pada kita mati. Kan dan Nabi sebut dalam hadis 7 perkara pahala tidak mati lepas pada Tuhan dia mati. Di antaranya ilmu yang kita ajar, masjid yang kita bina, tali air yang kita gali, perigi atau telaga yang kita korek. Ini di antara
tempat-tempat yang tuannya mati, pahala tak mati. Baik, balik tulis wasiat, insya-Allah. Satu, ataupun kita ada hak dengan orang, kita ada hutang dengan orang ke, kita ada janji dengan orang ke, ataupun hak Allah yang kita tak tertunai. Contohnya kita bernazar. Pernah kita bernazar dalam hidup ni nak buat sesuatu, tapi tak tertunai lagi, kena tulis dalam wasiat. Ayah pernah bernazar waktu dulu, kalau dapat gini-gini aku kena buat sekian, kena puasa ke, kena sedekah ke, kena apa ke, kena pergi umrah ke. Benda tu dah dapat, belum pergi lagi, tulis situ. Kalau mati anak tengok, oh ayah nazar nak pergi umrah dulu, anak dia kena pergi ganti, dia panggil badal umrah, kena buat. Kalau nazar nak pergi haji, berat lagi. Dia banyak masalah wasiat ni. Wasiat ni tak rugi. Yang pertama, kita menunaikan tanggungjawab kita dengan orang lain. Yang kedua, hak besarnya, harta kita masih menjadi milik kita lepas kita mati. Kalau tak ada wasiat, kosong. Lepas ni kita akan bincang hak mayat ada 4. Bila seorang itu mati, yang pertama sekali yang kita boleh, duit yang kita boleh ambil dalam harta kita, apa dia? Mu'natut tajhiz, belanja pengumbumian. Kita boleh beli kain kapan, kita boleh beli apa ni, upah orang nak gali kubur, tu yang kita boleh. Lepas tu yang kedua, kita bayar hutang orang. Yang ketiga wasiat. Yang keempat saka. Tak ada lah. Kalau hutang orang tu memang hak orang, bukan hak kita pun, cuma duduk tangan kita. Kalau ada apa ni, hak kita tinggal tak ada wasiat, semua sekali duit tu pergi ke orang lain. Kita berputih mata dalam kubur menunggu belah kasihan. Ku ada anak-anak hak nak tolong bersedekah. Ada anak yang baik, tapi tidaklah amount tu besar sangat kata orang sebagaimana yang kita sendiri sedekah. Para jemaah sekalian, hadis ni memang sangat besar. Kemudian selain daripada kita sendiri menggalakkan kita bertaubat, kalau boleh kita nasihat pula orang yang sakit tu taubat. Kalau kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita dah, minta maaf lah dengan Allah apa-apa yang kita ada. Kita minta maaf juga lah dengan sahabat-sahabat kita yang kita tersalah dulu. Mungkin terambil makannya ke, duk mengupak dia ke, taubat. Dan kalau boleh ada apa-apa pesannya, wasiat suruh tulis. Kalau wasiat tak tulis, payuh orang nak percaya sekarang ni, payuh. Ada seorang makcik duduk di pondok ni, dia wasiat kepada kawan-kawan dia, aku kalau mati nak suruh anak aku bagi berapa, 20,000 tak silap, suruh pergi ke buat wakaf. Bila dia mati tak ada tulis, orang tua mana dia menulis. Makcik-makcik ni bagi tahu kepada anak dia kata tak percaya, mak tak pernah bagi tahu kepada kami, mak tak ada tulis surat apa. Jadi dia orang repot kan, anak kata ginilah, rakyat bagi tahu kepada anak dia, kita hidup atas dunia ni tidak lama, boleh jadi kita terima pusaka hari ni, esok kita pun mati juga. Tapi duit wasiat mak tu 20,000 tu nak pikul sampai bila kita nak galah atas belakang. Alhamdulillah, tak lama lepas pada tu anak dia mari serah. Dia kata ini wasiat mak dia berdasarkan kepada riwayat kawan-kawan dia. Kata betul lah tu. Kalau tak jadi, tak ada riwayat pun, anak-anak ni kalau redha semua jadi wakaf kepada mak dia, alhamdulillah, tak ada rugi langsung. Hak ruginya kalau tak wasiat, kalau tak terima wasiat tadi, rugi besar. Wasiat tu sah, memang mak dia nak sungguh, tapi kalau anak dia ambil tak bagi, apa jadi? Berat mengikut. Kita pun tak tahu kita nak hidup lama mana. Allahul musta'an. Baiklah. Dan tujuan kita pergi ziarah orang sakit untuk apa? Supaya kita berdoa untuk dia. Di antara doa yang diajarnya dalam kitab kita ni, ikut semua lah. Bila kita pergi ziarah orang sakit, kita pergi, kalau boleh kita pegang dia, kita pegang, sentuh dia, kalau sesuai lah, laki-laki sama laki-laki ataupun keluarga kita, mahram kita pegang, kita baca doa ni. Ikut semua, nak belajar ni. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Yashfiyaka tu kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan kita tukar sikit. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaki. Tukar, bagi atas untuk laki-laki, bagi bawah untuk wanita. Bukan wanita bacok,
pesakit. Kita laki-laki, tapi bila kita baca pada laki-laki, yashfiaka. Kalau kita baca kepada orang perempuan, yashfiaki. Ingat. 7 kali. Ulang 7 kali. Mana kalau kita boleh pegang dia, kita gosok, duduk di tempat dia sakit tu, kita kata as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiaka 7 kali ulang. Tengok tu, besar tu permohonan tu, aku pohon kepada Allah yang maha besar, Tuhan pemilik aras yang maha besar, agar menyembuhkan kamu. 7 kali kita ulang dengan ikhlas, insya-Allah Allah Taala sembuhkan penyakit dia. Doa ini diriwayat oleh At-Tirmizi, dan Tirmizi kata sanad dia hasan. Ada satu risalah yang saya keluar, tajuk dia motivasi pesakit dan adab ziarah orang sakit. Ni ada kertas ni, kita bagi dah kertas ni. Siapa tak ada lagi kita bagi nanti insya-Allah. Dalam kertas ni banyak ni yang kita cerita tentang adab-adab ziarah orang sakit, dan juga doa-doa jampi yang warid, yang mari daripada Nabi SAW. Di antara doa ni, doa kita baca ni, ada juga doa lagi Nabi kita, dia kata azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Satu. Ataupun kita doa dengan doa Jibril mari ziarah Nabi sakit, dia baca doa ni, bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli syai'in yu'zik. Jadi aku baca doa ni, Allah Ta'ala yang menyembuh daripada segala perkara yang menyakiti awak. Risalah ni bagus, kecil. Dia kata risalah ni tak ada, tak? Buku Perisai Muslim ada. Perisai Muslim kita bagi dah tu. Dalam tu ada semua bacaan-bacaan yang kita ada ni. Alhamdulillah. Baiklah, bila kita sakit, bagaimana keadaan kita dengan kesakitan? Bagaimana suasana kita? Tengok. Baik sangka, husnuzan terhadap Allah ketika sakit. Sebaik-baiknya ialah orang yang sakit itu sentiasa ingat kebaikan Allah dan rahmat Allah Azza wa Jalla yang maha luas, supaya dengan itu elok sangkaannya terhadap Allah. Jadi bila kita ingat rahmat Allah Ta'ala luas, Allah Ta'ala beri kita sakit bukan nak hapuskan kesalahan kita, Allah nak hilangkan segala perkara yang tak baik ada pada kita, jadi kita kena letak sangka baik dengan Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ini dia panggil hadis qudsi. Hadis ini nama dia hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, apa dia? Ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hambaku terhadap. Kita tak sangkaan kita, Allah maafkan kita, Allah akan beri rahmat pada kita, Allah terima taubat kita, Allah terima amalan kita, Allah akan terima. Itu dia, hadis ini muttafaqun alaih. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah sekali-kali mati seorang kamu melainkan dia elok sangkaan dia, husnuzan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kita bersangka baik, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan, Allah Ta'ala terima amalan kita. Itu mana husnuzan. Ada juga disebutkan bahawa yang seelok-eloknya hendaklah takutnya mengalahkan harap dia. Mana kita takut tu lebih daripada kita mengharapkan. Ada ulama kata, ni waktu mana ni? Waktu sakit. Tapi waktu kita sihat walafiat, boleh melompat sana sini, kita kena lebihkan takut daripada harap, baru kita tak buat maksiat. Kalau tidak, orang ajak buat gagak-gagak riuh rendah ni, nyagi juga pok dia tu. Suka napok bagai suka ni dak. Mari orang buat majlis riuh rendah. Riuh sungguhnya pakai gigi belaka. Berselindurlah di sebalik nama peraturan macam-macam. Yang penting kalau benar maksiat, agak maksiat lah. Tak seduk pakai baju Islam lah, payuh. Jadi bila waktu kita sakit, kita kena letak harap dan takut sekali. Waktu sihat, letak takut tu lebih tinggi daripada harap. Sebab kalau tidak, kita berani buat maksiat. Na'udzubillah.
Tetapi yang lebih nyata dalam kitab Al-Majmu' tu kitab Imam Nawawi tulis. Dalam kitab Al-Majmu' lin Nawawi rahimahullah adalah persamaan antara keduanya. Sama, takut, khauf, raja, harap sekali. Mana kita takut Allah Ta'ala seksa kita, takut Allah Ta'ala tak terima, tapi harap pun kena kuat juga. Kita takut nak langgar maksiat, kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang biasanya di dalam Al-Quran disebutkan targhib dan tarhib. Tengok bahasa Arab ni, dia tukar satu huruf tu lagi makna banyak. Targhib maknanya galakkan, tarhib dengan hak menakutkan. Jadi dalam Quran dia akan sebut dua, syurga dan neraka syurga, dia akan sebut dua-dua, orang baik, orang jahat. Akan sebut dua-dua targhib dan tarhib bersama-sama. Seperti firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu dalam syurga na'im. Tengok, ini targhib. Dan orang yang jahat-jahat itu dalam neraka jahim. Ini dia panggil tarhib. Dua-dua ada. Jadi kita pun kena ambil dua-dua selalu. Kita nak syurga, takut ke neraka. Tapi kalau kita takut saja kuat, tak ada pengharapan, orang ni akan jadi manusia yang kecewa, manusia yang frust, manusia yang sakit jiwa. Kata Allah Ta'ala tak terima aku, sesak, ini bahaya. Banyak benda bahaya ni. Dia mula-mula nak jadi gini, dia mari penyakit was-was. Tuhan kabul ke aku punya ibadat? Orang was-was ni payah tahu. Dia berjalan pergi air selup, air hujan tu. Dia kata 20 tahun dah semaya dia tak sah. Sebab kalau pergi masjid kena hujan, kaki tu kotor tak basuh balik. Dia tak tahu air yang kena air jalan tu tidaklah menjadi najis, kecuali kita pastikan memang air tu air najis, baru tak boleh. Dia penyakit was-was, dia mari, lepas tu dia pun khauf tinggi, akhir kali dia akan jadi manusia yang sakit jiwa. Tak boleh. Kita kena berhati-hati daripada perangkap syaitan. Syaitan dia tak akan tinggal. Syaitan dia bijak syaitan ni, dia akan masuk lorong ahli ibadat ni, ikut khauf terlebih. Orang ahli maksiat pula dia beri rajat tinggi. Tak apa, Allah Ta'ala kan maha kaya, Allah Ta'ala maha pengampun. Sekarang ni pula orang duk tular-tularkan, dia ni dulu gini, tapi dekat nak mati dia jadi baik. Jadi masa dulu orang lara lah, kita nak sebut nama-nama jenis kerja orang kan, dia marah pula dah. Dia ni dulu orang lara tutup aurat, tapi dekat nak mati dia tutup aurat, pergi Mekah, balik Mekah termati selalu, menunjukkan bahawa tak apa kita lara apa, dekat nak mati kita jadi baik. Ini masalah. Pak kita tahu ke waktu nak mati tu kita akan jadi baik? Tahu ke tidak? Tak tahu. Bila tak tahu, itulah kita kena jadi baik. Dan Nabi SAW ajar kepada kita supaya sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah dengan doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balik hati, kekalkan hati aku di atas agamamu. Sebab apa? Kita takut terpelanting nanti, terkeluar daripada landasan hak molek, pergi masuk lorong hak berat. Ini berat. Banyak juga sahabat-sahabat kita, orang tua-tua dulu molek dah duduk di masjid, ahli masjid comel-comel, tiba-tiba bertukar tarah pula. Tak ada dah pakcik tok ayah di masjid gimana? Moga boleh orang baru ni mati mula ni kak nyajak dekat demo lah. Nauzubillah lah. Jadi lari dia daripada ahli ibadat, dia tidak lagi buat maksiat, tapi maknanya jauh sikit dengan masjid. Berlaku. Jadi kita kena banyak doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Satu lagi doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzu, kata Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal kaur. Banyak kali dah ajar tu, kena ingat doa. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada berpaling tadah, daripada duduk molek-molek baik-baik pergi jadi tak baik, daripada ahli ibadat, daripada ahli masjid, ahli pendidikan, ahli pengaji molek-molek, tiba-tiba pergi jadi orang lara pula. Na'udzubillah. Ni ada juga setengah orang tu molek dah, dia belajar cukup betul ya. Amalan dia pun ikut sunnah molek dah. Tiba-tiba dia pergi jumpa mana dalam hutan mana pula orang duk tapa. Dia kata hak ni hak betul ni.
nak habiskan zikir berapa juta tahu, semaya jemaah apa tidak, semaya jemaah apa tak, akhir kali pakai duk serebeh gitu. Kita jangan perangkap syaitan. Tuan-tuan kena baca kitab Mau'izatul Mukminin, kitab tasawuf tu Mau'izatul Mukminin. Dalam kitab tu ada satu bab godaan syaitan, talbisu iblis kepada ahli ibadah. Dia akan masuk lorong ni. Ni bahaya, kita takut, nauzubillah. Jadi mana kalau kita tok lorong rajak tinggi sangat, dia tak takut Tuhan pula. Tuhan ni maha pengampun, maha kaya, maha pemurah. Ramai ada orang hok lara-lara dan yang muda tua-tua ni masya-Allah mati tengah sujud. Mati Madinah. Dia buh lagu tu. Jadi relax lah kita, tak apa. Nanti nak mati kita pergi Madinah juga. Syaitan kata tu, kita pun sedap. Maka janib ni kata pada ulama ahli sunnah, kata khauf dengan rajak ni mesti seperti sayap, dua sayap burung. Burung boleh terbang sebelah sayap? Tak boleh. Kita keimanan kita tak boleh berjalan separuh, kena jarak apa ni, khauf, rajak kena serta. Baik, kalau orang betul-betul nak mati macam mana pula? Tengok ni, kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika ia mengidap penyakit berat, maknanya sakit dia ni teruk dah, kritikal kata orang. Kalau kanser tu tahap, habis tahap dah, maka pengharapan yang lebih utama, maknanya kena nak buat apa lagi? Waya penuh dah kita ni. Nah, sini waya, nak pergi masjid pun tak boleh dah. Nak berjumpa orang pun tak boleh. Nak orang nak masuk jumpa kita pun kena pakai, kena gatuk kat tekok dah. Masuk 2 orang 2 minit, setengah minit sore masuk. Tak apa dah. Masa tu kita lebihkan harap. Kita mengharapkan Allah Ta'ala maafkan kita, ampunkan dosa kita. Itu je dah. Dan jika penyakitnya ringan, penyakit dia biasa-biasa ya, sekadar duduk main berkata ubat ambil hospital setiap bulan je tak. Berkata ubat dah kita ni. Allah, banyaklah ubatnya. Ubat pula mahal-mahal kalau kira. Sekarang ni perlu timbul pula ubat rasmi, ubat tak rasmi. Hok beli swasta lain, hok hospital kajian lain pula dah. Macam-macam penyakitnya dia. Mana kalau penyakit tu ringan, Ghazali kata takut lebih utama. Hok tak apa, ni sakit dah ni kalau kira ni. Tapi cakap tu lebih lagi tu. Boleh lagi dia duduk ngopak orang. Mai. Hak kita malu benarnya, hak keluar dalam surat khabar 2 hari lepas. 75 tahun ke atas-atas. Kau tak baca? Tak baca malah cerita. Tak sedek koyak sekat tu sudah. Nauzubillah. Kita minta berlindung Allah Taala. Tak. Maknanya Allahu Akbar. Syaitan ni tak tinggal. Orang umur berapa tahun pun. Gapo lagi kita nak pergi setara mana lagi? Subhanallah. Sebab itulah Imam Ghazali kata, kalau kita janib, kita sudah teruk dah penyakit kita, biarlah kita lebih mengharapkan rahmat Allah. Kalau penyakit itu biasa-biasa, letakkan al-khawf lebih lagi. Dituntut juga menasihat bagi orang yang ada padanya nasihat. Jadi kalau orang mari orang baik-baik, kita minta nasihat. Ustaz, saya ni kalau tengok ke wayar ni enggak repot doktor ni tak apa hari dah ni. Nah, ada apa-apa nasihat bekalan saya nak pergi jumpa Allah Taala ni, boleh je. Ataupun kita sendiri beri nasihat ke dia. Saudara, kita ni perjalanan kita pun tak lama belakang dapat kita ni. Tapi hak duduk sini tu lebih cepat sikit lagi kan. Nah, lebih apa ni? Maknanya jangan kata. Sebab itulah dia di antara kata-kata yang tak bolehnya, kita pergi royak ke orang sakit, doktor saya nak masuk sini, sempat juga bisik dengan doktor di kaunter tadi, mengikut report doktor ni kalau orang penyakit lagu ni biasa-biasa 3 hari gitulah lebih kurang. Orang tak kata lah gitu tadi. Bahkan dalam adab ziarah penyakit, dalam kitab Imam Ghazali dia kata apa? Di antara adab nak ziarah orang sakit ni, kita tak boleh bawa tukar gali kubur dengan tukar mandi mayat. Dia tengok, Allah mari tu. Mari dah macam mari nak tanda, mari nak cuk dah ni anak. Lepas tu tukar mandi mayat nak ziarah mana? Mana kalau dia tu sahabat dia tak ada masalah, tapi kalau dia ni bukan sahabat, kita tu email ni hak gali kubur mai ikut saya pergi pak lah tak bawa dia. Dia tengok mari dah nak lama terkanyak pakai situ tu mari. Dia di antara disebut lagi tak, dia kata tidak eloknya kita bawa tukar mandi mayat ni pergi ziarah orang sakit kecuali memang dua tu sahabat dia. Dia pergilah tak ada masalah. Tidak salah apa kalau pergi. Cuma dia panggil tak apa molek, takut terkejut. Jadi sebab itulah kita kalau kita dengar report daripada doktor, jangan maklum kepada orang sakit. Sebab kita tak tahu
Ada orang sakit berat ni, hok kau ni berapa ramai ditidurkan, sedang molek-molek. Ada hok tak kena tidur pun pakai tidur selalu, ada juga. Ada seorang sahabat saya ni doktor pakar, dia maklum kepada orang sakit tu, pak cik ni 3 hari lagi mengikut dalam report ni mati. Pak cik tu panggil semua anak beranak dia mari, balik. Doktor kata 3 hari lagi, balik belakang. Lepas pada sehari tu dia telefonkan dia tu, Syekh, ana buat report ni, ana bukan buat report seorang, dia kata, dengan kawan-kawan pakar lain pun setuju, mengatakan dalam 3 hari ada hidup lagi. Lepas tu hari ni celek dah mata, hok dia kata nak mati 3 hari. Hari yang ketiga dia telefon, dia kata anak taubat kepada Allah SWT, tak usah kacak dah macam ni. Kok cik kita kata nak tanya dia 3 hari lagi boleh keluar dah daripada hospital, tak payah bawa kain, tak payah bawa pengusuh, jalan sendiri. Sebab itulah kita dengan Allah Ta'ala jangan mendahului ilmu Allah. Ada benda yang kita nampak logik kita orang ni akan mati, tak mati. Ada orang tengok tak matinya mati. Jadi maka dengan itu sentiasalah kita balik semula kepada muqaddimah bab tadi. Nabi kata apa? Aksiru zikra hazimil lazat. Sentiasalah banyaklah kamu menyebut, mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Ingatlah kita kepada mati. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kita semua dengan husnul khatimah ya Allah. Waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita akan sambung lagi apabila orang nak mati, bagaimanakah adab yang patut kita buat. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sidi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.